Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mukaddimah kita setiap pagi, setiap hari, sama-samalah kita ucap Alhamdulillah. Sama-sama kita ucap Alhamdulillah, banyak-banyak. Kerana kita terima kasih kepada Allah, terima kasih ke Tuhan. Kerana Allah Ta'ala sangat ihsan, sangat-sangat berbuat baik kepada hamba-Nya, khasnya kepada manusia. Dan Allah Ta'ala sangat-sangat buat baik. Allahu Akbar. Kalau kita fikir tak? Kalau kita tilik dengan hati kita, akan dapati bahawasanya Allah Ta'ala ni sangat-sangat buat baik kepada hamba Dia. Beri kepada kita beraneka jenis kesedapan, keseronokan. Beri umur ke kita, panjang umur. Panjang umur ke kita. Boleh kita berseronok di dalam dunia. Boleh kita bersedak-sedak di dalam dunia. Lepas tu kalaulah kita taat kepada Allah Ta'ala, maka ia bersedak-sedap, berseronok-seronok itu akan boleh pula di hari akhirat nanti. Sangat-sangat kita nak bersyukur dan terima kasih kepada Allah, kerana Allah Ta'ala buka hati kita, boleh kita hidup di dalam taat, capak taufik dan hidayah di dalam hati kita. Boleh kita semaya, boleh kita mengaji, belajar, boleh kita bersedekah. Ini adalah limpah pemberian dari Allah. Pasal itulah kita kena berterima kasih kepadanya. Dengan banyaklah kita kata Alhamdulillah dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah kalimah yang ringin, mudah kita sebut, kita ucap. Lagi pula kalimah ni kita puji Allah Ta'ala, kalimah puji. Maka kita pujilah kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyak. Bukan saja duduk di dalam majlis, setelah diberi peringatan ke kita, kata suruh kita ucap Alhamdulillah, tapi di lain-lain majlis, sama ada duduk di rumah, duduk di atas kereta, duduk di dalam kebun, duduk di mana saja pun, kita ingatlah kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala akan cucu tambah kasih belah Dia ke kita, sehingga kita dapat balasan, dapat balasan daripada Allah yang sangat comel, yang sangat berharga, iaitu dapat lepas daripada neraka Allah, dan setiap kita boleh memasuki syurganya. Setiap orang amin insya-Allah. Lepas tu kita nak tanya, tuju mana kita ni? Tuju mana kita tempat kita beradu, dan kita nak sambung mana pula? Tak ada dua-dua orang ni pergi ke mana? Tuju mana ni? Boleh? Kalau tak salah tak, muka 32 sebelah balik bawah sekali. 32 sebelah balik bawah.
Ni kita dah bercara iman, kita dah bercara kebak iman. Tu dia iman. Nah, iman ni nah iman ni makna percaya. Percaya. Makna tasdik. Makna membenar di dalam hati apa hak segala, apa hak yang Allah Ta'ala royak dan hak Nabi royak. Kita kena tasdik, kena membenar, kena percaya, kena hukum di dalam hati kita kata sebenar, sungguh. Dan kita bukan saja kita hukum dengan hati, nah kita ada tanda, ada dalil, ada hujjah. Raya kata serupa dengan hak kita dah pegang itulah, iaitu iman ni sentiasa bertambah kalau kita taat. Kalaulah kita deraka, nah maka iman hak duduk di dalam hati kita tu akan berkurang lagi. Tu dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sambung. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Ibni Umar, Nabi kita sabda, Nabi kita berkata kepada Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Bila ni Nabi raya ni, Nabi raya, Nabi kata kepada Ibnu Umar ni, bila tak kala bertanya ia akan dia. Tak kala bertanya ia Ibnu Umar akan Nabi. Tu dia. Nah, lepas tu dia tanya lagi mana, adakah iman itu bertambah? Tu. Lalu itulah sabdanya Nabi kita jawab kata bohke. Bohke. Bertambah iman. Dia kata tak mari dah. Ngepek dah sana. Sabdanya Nabi kita jawab kata bohke, bertambah iman. Iman ni bertambah. Nah, kau sehari kau sehari meta iman kita kau bertambah. Kau sehari kau bertambah. Kau sehari bertambah iman kita hingga memasuk ia iman akan taulannya, akan tuainya itu ke dalam syurga. Masya Allah. Iman ni kau sehari kau bertambah, kau sehari kau bertambah hingga sampai dengan sebab bertambah iman itu akhir sekali Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga. Dan kurang ia, tu Nabi jawab lagi tu, kurang ia iman ni kau kuruh ia. Nah, kau kuruh, kau sehari kau kuruh, kau sehari kau supaya dengan air batu toko hak zaman dulu tu lah. Air batu zaman dulu tu. Nah, air batu zaman dulu tu dia toko. Tak gitu ke? Hak zaman dulu kalau tepak puluk kok nak mana ke? Nah, stokor tu patu tuai dia bukuh dengan guni ataupun bukuh dengan kamuh dengan sekeh. Sampai dulu ingat ada lagi. Patu gonyok. Gonyok. Dia tak sepelan ni yang jadi pan habis licin dah. Nah, kita dah ingat zaman budak-budak duk ngaji pondok tu kak. Nah, orang jual air batu gonyok ni dia toko. Lepas tu dia gali lubang, bubuh sekeh tak si video lambat hancur. Lepas ni, nah, lepas tu air batu iman ni boleh dibanding supaya dengan air batu. Apa? Nah, kau lama kau puruh, kau lama kau puruh.
kau lama kau kuruh dia, dan kurang ia iman hak duduk di dalam hati kita. Nah, kurang kau hingga memasuk ia iman akan taulannya ke dalam neraka. Allah. Na'udzubillah. Iman ni bertambah. Kau sehari kau bertambah, kau sehari kau bertambah, kau sehari kau kuat, kau gagah, hingga memasuk ia akan taulannya ke dalam syurga. Taulan ni mana tuai tu lah. Orang panggil tuai hak yang duduk kakak iman. Pasal iman ni yang benar dalam hati. Pasal makna percaya ni yang kena dalam hati. Lepas tu apabila tuan, apabila hati dia percaya, kau sehari, kau percaya dia banyak, kau harap banyak, kau yakin banyak, kau tahqiq banyak. Nah, akhir sekali iman yang ada di dalam hati tu buat menyebabkan dia tu masuk syurga. Nah, dan iman ni boleh jadi kuruh. Nah, dia jadi kuruh, boleh jadi kurang. Kau kurang, kau sehari, kau haluh, kau sehari, kau huluh, hingga sampai nah memasuk akan tuai dia tu ke dalam neraka. Na'udzubillah. Lepas tu, nah iyalah hak kita baca di minggu lepas. Iman ni bertambah dengan gapo? Dia bertambah, dia kau gemuk ni dengan gapo? Kalau orang yang kegemuk ke apa? Orang yang kegemuk apabila makan banyak. Tu dia. Apabila makan banyak, tuai kau besar. Tapi iman ni yang kegemuk ke apa? Kalau anak kayu kita, kalau deriye, tu haji belah pau deriye kau gemuk belah ke apa tu haji? Bajo. Apabila masuk bajo yuria, bajo apa tu dah? Kau gemuk pucuk aji sapah keburuh. Tu apabila kena bajo molek. Dia tak kena bajo kau molek, kau sehari kau sehari daunnya kau halus, daunnya kau kecil. Nah, daun ada lama-lama kau nuruh daun. Dia tak kena baju. Akhir sekali sampai ke mapuh pau. Nah, kalau dia kalau anak kayu dia gemuk dengan baju. Kalau tak berubah baju maka anak kayu kita kopur. Pasti iman kita dia gemuk dengan gapawi. Cuba jawab sikit nak dengar. Jawab reti dia tolong jawab. Wih, jangan juga buat dia apa. Tu dia. Allahu akbar. Ya kau sehari kau gemuk iman tu. Nah, ya gemuk apa? Ya gemuk dengan apabila kita membanyakkan taat. Nah, kau banyak taat, kau gemuk. Kau membanyakkan taat, kau dia kau gemuk. Nah, mula-mula tak ada pergi sembahyang jemaah. Lepas tu dia pergi belajar pergi sembahyang jemaah. Mula-mula mengorek dengan Isa ya. Tapi apabila dia dah pergi cak-cak, nampak rugi kalau dia main ngorek Isa. Kena subuh batik tu. Gi sembahyang subuh batik. Nah, lama-lama rugi tak cukup zuhur dengan asar. Pisah wideh zuhur dengan asar pula. Lama-lama tak ada jalan tak buat sunat ni. Kena give awal sikit buat sunat kapik pula. Lama-lama rugi tak bangun sembahyang tahajud pula. Lama-lama rugi belum pada nak tidur tak baca surah Waqiah, surah Tabah. Ya dak kok kelas semua. Tu orang panggil iman bertambah. Tu hak lagu ni gak kalau mati di dalam keadaan lagu tu gak maka insya-Allah
Nah, turut janji kau memasuki akan tuai dia ke dalam syurga. Tu. Nah, mula-mula dah nampak juga 5 waktu laning tak ada ngorek dengan Isa. Mula lepas tu dah nampak juga ngorek dengan Isa. Lama-lama rai. Rai. Lepas ni oleh kerana lama tak jumpa, Tok Haji tanya, dolah tu kan ada mana? Oh, dolah tu gak dah. Tu dia. Noh, tengah-tengah hari duduk atas bukit tu, pas kelik, pas mula kelik. Betul-betul juga tak agak letih. Nah, tak nak jumpa dah dia dengan dia. Pasal apa? Noh, tak ada nak mari semaya sejik, tak ada nak belajar. Tahu apa? Nah, tanya khabar. Lani duduk mana? Nah, Lani duduk mana? No, duduk kat nara, duduk kat dalam hong. Dah. Nah, atau orang panggil kau kue. Akhir sekali imi hak uruh tak ni heret tuai dia ke neraka. Pasal apa? Tak kena neraka maka dia tambah neraka. Tak kena neraka dia tambah neraka. Tak kena neraka tambah neraka demi neraka hingga sampai dia mati dengan keadaan lagi tu tak ada nak bertaubat, maka masuklah dia ke neraka. Tu dia. Hak kita nak kecek ni, neraka ada sungguh ke ada? Kau tak ada neraka ni hak sungguh. Tu Masya Allah. Berterasa kata ada sungguh. Nah, kita wayak kisah sikit. Kisah ni kisah Sa'labah. Sa'labah bin Al-Hatib. Sa'labah di zaman Nabi ni banyak orang, tapi Sa'labah bin Al-Hatib ni hak Tuhan cerita di dalam Quran dalam surah Taubat. Nah, ya Allah Ta'ala raya dalam Quran, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal khasirin. Pasal Tuhan raya, Tuhan kata setengah daripada manusia. Nah, mereka yang berjanji dengan Tuhan, setengah daripada manusia, orang yang berjanji dengan Tuhan, kata kalau Tuhan beri harta kat aku nak bersedekah dan nak jadi orang soleh. Tuhan ayat dalam Quran tu, ayat Quran dah baca dalam surah At-Taubah. Falamma atahum, Tuhan pun apabila Tuhan beri ke dia harta dia, apabila Tuhan beri harta dia, nah Tuhan beri harta dia semacam mana dia nak lah. Bakhilu bihi. Nah, selalulah kedekut dengan harta tu. Dulu dia janji kata kalaulah kalaulah aku kaya, aku boleh harta, aku nak bersedekah. Nah, patut nak jadi orang soleh. Apabila beri sengati, kedekut pahak tak ada sedekah kali. Wa tawallau, dan berpaling daripada hukum Allah. Lalu itulah Tuhan raya kata fa'aqabahum nifaqan. Lalulah Tuhan cak moho dalam hati dia, termasuk di dalam orang munafik. Ni siapa dia Tuhan raya ni? Tuhan atas setengah daripada manusia ni. Tuhan sini ke siapa? Tuhan sini ke siapa? Tuhan sini kepada Sa'labah bin Hatib. Sa'labah ni kisah dia kau. Nah, orang gelar kata Himamul Masjid. Faham Himamul Masjid? Burung pati sejik. Ada burung pati dah?
pati ya gimana pun siapa apa ya kelek sarai dia burung pati sejik berarti kata 24 jam dia dah sejik burung pati orang gelah imamul masjid. Nah satu ketika bukan satu ketika lah, lepas tu dia ada perangai tak molek perangai dia apa. Nah sudah bui saleh dia sejik, nah dia akik punggung klik lah dia tak ada dia baca wa ila hukum, tak ada dia baca amanar rasul, tak dia nak baca subhanallah alhamdulillah, tak dia nak baca assalamualaikum warahmatullah. Ya ke pengugi. Nah acak-acak dia termasuk di mata Nabi tanya malak wahai apakah bagi engkau Sa'labah kena membuat amal kerjaanmu ni supaya amal orang munafik ni kena ni dia pun selalu je raya ya Rasulullah, nah saya susah tekos saya mari semaya sejik ni, nah bini saya duduk di rumah telanya susah kena gile kain nak semaya. Lalu tu lah saya gile nak kelik bini semaya pula ni. Muka kain tak ada. Lepas tu dia kata, dia minta ya Rasulullah tolong doalah kat aku supaya aku ni boleh harta. Nabi daya, Nabi pujuk. Nah Nabi kata miskin papa miskin inilah seni bahasa dia miskin kok mudah taat Tuhan lebih baik pada kaya. Dia kaya tak boleh nak bagi semaya sejik. Nabi kata ya kelek lagi pasal Nabi kita nak buat berasa tak boleh. Kalau Nabi kaya tak apa, mana kita umat dia Nabi sedap lah. Suruh orang sahih, suruh orang tolak dunia, tak boleh kasih ke dunia, dia kaya. Nak berasa dengan dia tak boleh. Dia pun susah juga. Tengok tu dia sendiri dia duduk malah ke mana. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni ma'a zumratil masakin atau kama qala. Nabi kita doa ya Allah hiduplah aku ni sebagai seorang miskin. Wa amitni miskinan, dan matilah aku ni sebagai seorang miskin. Hidup seorang miskin, mati pun seorang miskin. Wahsyurni ma'a zumratil masakin, dan hiburlah bangkitlah aku di hari akhirat esok sekali dengan orang-orang miskin. Tu kalau Nabi kita kaya, bolehlah kita nak berasa dia minta miskin. Tengok tu dalam Barzanji hak kita nak baca tu bukan, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nah perangai Nabi kita kasih kepada segala orang fakir dan orang miskin, dan Nabi kita duduk bersama mereka itu dengan tak ada tunjuk hinu, dengan tak ada tunjuk perasaan hinu. Kalau kita duduk sekali dengan orang miskin, setakat pakai hidung buat ya. Nah kita pasal apa buat ya bawa pok buat dia. Tapi Nabi kita seorang miskin. Sa'labah ni minta sama Nabi, ya Rasulullah doalah kat aku supaya aku boleh harta. Nah apabila aku boleh harta tak apalah, aku nak sedekah, aku nak pergi sejid. Nabi kita kata
Nah, susahlah, miskinlah, fakirlah, mudah bersyukur daripada kaya tak boleh nak bersyukur. Nah, jumpa semula dia minta sama Nabi pula. Nabi kita tolong doa. Nabi kita pujuk daya lepas ni. Tu dia. Nah. Semula ia berjumpa, ia minta pula sama Nabi, ya Rasulullah, tolong doalah ke aku supaya aku jadi supaya aku boleh harta. Ia minta sama Nabi acak-acak. Nabi pun kita berdoa, Nabi pun berdoa lagi dia. Nah, ya Allah bagilah kepada Sa'labah harta. Mula-mula dia boleh kambing seekor. Dia dah belah kambing dia tu. Lama-lama kambing dia beranak. Apabila kambing dia beranak banyak-banyak, ramai-ramai, dia kena pero kambing di luar kota Madinah lah. Pasal kambing saja serabut dia orang. Perangai kambing, dia tak kira siapa kena di dapur yang masuk. Tu dia. Lalu tu lah dia kena pergi pero kambing di luar kota Madinah, luar kampung. Nah, patut daripada dia jadi merpati masjid, pala lutut dia tu hadis ayat kata karukbatil ba'id, sebab dengan pala lutut unta, banyak sujud. Dahi ni dahi ni tak ada kena ayat keren. Nah, tengok orang gelap parti masjid. Tiba-tiba apabila dia kaya, daripada parti masjid, Nabi boleh jumpa dia ngorek dengan Isa. Moga tengah hari kena padu kambing. Lama-lama banyak kambing dia kena pergi ke dalam bukit. Dia pergi dalam bukit kau pakai mengorek dengan Isa pun raih pelodah. Tu dia raih pelodah. Ngorek dengan Isa pun hilang lalu dah tak ada juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, itu dia lah. Lama-lama Nabi selak tengok, aku tak ada berjumpa dengan Sa'labah. Sa'labah ke mana ni weh? Sa'labah ke mana ni weh? Tak ada berjumpa ni. Orang kata Sa'labah nu duduk dalam bukit nu. Pasal duduk belah kambing. Kambing dia sebutir bukit penuh dengan kambing dia saja. Nabi duk beringat dah nak jadi sepanjang dia royak ni. Lalu tu lah Nabi tahu pasal bawa kebetulan siapa hukum zakat. Nah, hukum zakat Nabi kita pun hatta orang berjalan pasal kena kutip zakat adalah pani kambing ni. Orang panggil harta hak kena keluar zakat. Allahu Akbar. Apabila orang kira kata Nabi nak kutip zakat dekat, dia tengok surat Nabi, dia kau surat ni hak Nabi nak kutip. Takut Nabi nak kutip asyik kepala orang panggil jaziah. Kalau nak kutip asyik kepala jaziah tu kena sama orang Yahudi. Aku ni orang Islam tak kena bayar jaziah, tak kena bayar asyik kepala. Kelik lu nanti aku mikir dulu, lepas tu aku pergi jumpa dengan Nabi. Tu dia. Nah, apabila kelik kat orang royak ke Nabi, apabila royak ke Nabi, Nabi kita kata waila ya Sa'labah, kesiye kepada Sa'labah. Tu dia. Apabila Nabi kita kata kesiye kepada Sa'labah ni, dia mari jumpa. Dia mari jumpa dengan Nabi ya. Pasal Nabi kita marah, Nabi kita berdoa, ke dia, Tuhan pukul, Tuhan apa mempraktak terang. Nabi cap di atas hati dia sebagai orang munafik tu kak. Dia bawa setelak si pen nak mari.
nak wi kami. Nabi tak say dah lah, teka aku minta lah malak gitu mu tak wi lah ni, tak say dah lah. Allahu akbar ni. Tuhan royak di dalam ayat ni, dalam ayat hak kita baca saat ni, setengah daripada manusia orang yang janji dengan Tuhan, kalau aku ada harta, aku nak sedekah dan aku nak jadi orang saleh. Tiba-tiba apabila Tuhan wis ngerti ke dia, selalulah dia pun kedekut, tak boleh nak bui. Ni nak royak kata daripada jadi merpati masjid hingga siapa ime dia tu kurang hingga siapa jatuh tahap kepada orang munafik. Jatuh ke ime dia tu hingga siapa ime dia tu heret wituan dia masuk neraka. Ni orang panggil tak padu kepada agama hingga siapa begitu. Tu Masya Allah. Ni hak kita nak royak kepada kita semua, kata iman ni dia kena belok. Nah, dia kena belok. Iman ada, tapi kalau tak belok bubuh baja pakai mampu, pakai mati tu haji. Nah, kalau tak belok pakai mampu iman. Nah, dia kuruh. Nah, dia kuruh dia lah kata dia kuruh. Nah, dia kata dia kuruh ni, dia buat dosa pun dia tak terasa kata berdosa. Nah, tengok tu dia kalih ya, dia tak berasa kata dosa. Dan hak dia buat semua dia berasa kata kena. Tu kau berat. Dia tak pergi semaya pun kena, dia minum arak pun berasa kena. Tu dia apa maksiat pun dia tak terasa kata berdosa. Ni berat benar ni, berat benar ni. Masya Allah. Gitu semua. Tu kita nak takut ni. Nah, lebih-lebih lagi kok. Nah, orang panggil kukurangnya ime dia tu hingga siapa ke tahap nak mari berdengar, nak cek ime pun tak si. Orang kena cek lagi. Dia cek atik tak ingat ke orang umur ni puluh lebih setahun. Nah, payah abang ataupun apa namanya mereka kena pergi cek atik. Patut lebih-lebih lagi ada orang macam tua, ada darah tinggi, ada gapo, kena nak boleh. Nah, gena nak gimana? Gini tak lagi weh, pasal ada nak mana rombang suruh pergi balik. Kena buat klik hubak jabis. Pas tapi nah, umur kita ni pun kena cek dah. Nah, kena cek dah. Kalau kita umur banyak, kena hidup boleh rumah sakit semua, nak boleh. Nah, pas imi hak kita duk pakai kalau tak cek langsung, dengar suara orang bel pun tak terasa kata kena. Nah, tinggal semaya satu waktu pun tak berasa sesat. Pas lagu ni nak heret kita boleh masuk syurga boleh kan kalau lagu ni. Allahu akbar, Masya Allah tu haji. Dah bawa fang tu lah kitanya. Tu nah. Dan lagi sabdanya alaihi salatu wassalam. Nah, dan lagi sabdanya Nabi kita royak lagi, jikalau ditimbang akan iman Abu Bakar dengan iman segala umat ini, nescaya berat iman Abu Bakar. Nah, jikalau ditimbang suka iman Abu Bakar dengan iman umat ni, manusia semua ni,
umat Nabi semua ni duduk di dalam sebelah daging, sebelah daun kelo, pas imam Abu Bakar mari duduk di sebelah kelo, sebelah daging, sebelah kelo ni. Nah caya berat imam Abu Bakar. Nah, Abu Bakar mana Abu Bakar hak jadi tua Nabi tu. Tu dia. Abu Bakar hak jadi tua Nabi tu. Ibe dia tu Masya Allah. Pasal Abu Bakar ni orang panggil orang yang duduk sekali dengan Nabi, duduk say dengan Nabi semenjak sebelum daripada dia jadi Rasul lagi. Dia tak nak jadi Rasul tu, dia duduk sekali dengan Nabi dah. Abu Bakar As-Siddiq ni. Nah, semasa susah sekali, iaitu semasa nak berlaku hijrah. Nah, berlaku hijrah berpindah daripada Mekah ke Madinah, Abu Bakar sekali dengan Nabi. Sebab itulah Abu Bakar ni iman dia tu kukuh, teguh, berat. Hingga sampai kalaulah ditimbang iman semua umat ni dengan iman Abu Bakar, caya berat iman Abu Bakar. Itu dia. Nah, dan tiap-tiap yang menerima bertambah, tiap-tiap benda kalau menerima bertambah, menerima kurang iyo. Nah, apabila benda ni, apabila kalau kita apabila menerima tambah, kalau kita tambah, nah dia bekah dia teluk. Maknanya kalau kita nak tambah, kau cuah, nah cuah bubuh, maka dia boleh bubuh. Kalau kita cuah supaya tiup kereta tu lah, apabila tiup kereta ni, apabila kita buah angin, dia kau gemuk. Hati orang panggil menerima bertambah. Kalau kita tambah pun dia boleh jadi kau banyak tu. Nah, apabila dia menerima bertambah, benda tu menerima sebelah balik jadi kurang ni. Sebelah balik kurang pun dia boleh jadi kedua. Imej hak ada di kita ni, kalau gemuk dia boleh gemuk, kalau kuruh pun dia kena boleh jadi juga. Apabila dia terima gemuk, kuruh pun dia terima sepatutnya juga. Gitu. Nah, imej dia abad tu kena bela. Nah, iman makna percaya, keyakinan hak di dalam hati kita ni kena bela. Tak bela kak, dia kuruh. Apabila kuruh kak, nah dia tak menyelamatkan tuan dia daripada neraka Allah Ta'ala di hari akhirat esok. Dia tak jadi kekuatan untuk nak menepih, nak jaga, nak pagar tuan dia tu daripada jatuh di dalam neraka. Tak gitu kan? Gena boleh berat, gena dia boleh buat maksiat, boleh neraka. Iman dia kuruh lah tu. Tu dia. Dia tak neraka. Dia jaga segala hukum Tuhan ni, berarti kata iman dia tu duduk jadi kekuatan. Nah, duduk jadi kekuatan, duduk buat semangat, jadi kau rajin di dalam ibadat, di dalam jaga hukum Allah Ta'ala. Tu orang panggil orang iman sempurna. Dia iman dia kau kuruh, dia tak ada pagar, tak ada. Tak gitu kan? Dia tak ada pagar, tak ada. Dia nak buat maksiat, dia nak neraka ke Tuhan pun tak ada siapa dia pergi galeh, giletan. Tambah pula dah hak bersebelah balik maksiat ni buat menyakau, sedap, serenok, ramai. Tambah lagi pula dah nafsu, campur pula dengan setan lagi, habis lagi nak kairak lagi kan. Na'udzubillah. Nah, Masya Allah. Habis kat tu. Ni ilmu sikit ni. Ni ilmu pula ni.
Kita nak bicara ilmu sikit ni. Apa dia kata? Kata satu dan kata jemaah daripada ulama. Kata satu jemaah daripada ulama. Satu jemaah ni maknanya satu perhimpunan daripada ulama, dia kata. Dan yang terlebih daripada mereka itu ulama ni hak di dalam satu jemaah ulama. Nah, satu jemaah orang alim ni hak lebih sekali siapa dia? Ialah Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah. Nah, di dalam jemaah ulama ni ada dalam tu seorang ulama besar, orang panggil Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah ni ialah imam mazhab Hanafi itulah. Orang panggil Abu Hanifah. Nama dia iaitu Nu'man bin Ibnu Sabit. Nama dia Nu'man bin Sabit. Abu Hanifah. Orang yang buat mazhab Abu Hanifah. Tu ni. Orang panggil mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kena dia dah lah. Berkata jemaah daripada ulama. Di dalam jemaah tu ada seorang alim besar, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni, Abu Hanifah ni orang gelar dia, orang panggil Al-Qaniyah. Nama dia iaitu Nu'man Ibnu Sabit. Nama dia Nu'man bin Sabit. Dia kata kena bahwasanya iman itu tiada bertambah dan tiada kurang. Dia kata kau ni pula. Tu iman ni tiada tambah, tiada kurang. Kerana bahwasanya ia namo bagi tasdik yang sampai sehingga-hingga jazam dan iz'an. Nah, iz'an ni mengikut. Nah, kerana bahwasanya ia iman ni nama bagi tasdik. Iman ni nama bagi tasdik. Faham tasdik? Tasdik ni mana membenar. Benar di dalam hati. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Mana membenar. Membenar ni maknanya dalam hati dia hukum kata sebenar. Nah, percaya hak di dalam hati dia tu, kelah tasdik dia tu, kepercayaan dia tu tinggi. Nah, hingga siapa kalau orang sebut kata Allah itu ada, maka dia mengaku di dalam hati dia Allah ada semati. Hari kiamat itu ada, maka dia mengakulah di dalam hati kata, yo hari kiamat ni aku tak berani nak kata tak ada. Asal sebelah balik aku, apa hak Tuhan royak aku nak terima belaka. Hak Tuhan royak ni betul belaka. Pasal Tuhan ni maha kuasa. Nah, dia buat langit, buat dunia ni lagi boleh. Pada buat hari kiamat susah apa? Gitu. Kalau royak neraka, dia aku terima. Pasal kalaulah cerak kata Quran royak, dia hak Quran royak semua aku nak percaya belaka. Tu tak lawan sama sekali. Ikutlah orang yang kata seksa kubur. Yo, aku mengaku kata apabila mati masuk kubur, di dalam kubur akan ada azab kubur, ada fitnah dalam kubur. Nah, yo aku percaya. Tu. Kerana bahwasanya ia iman ni nama bagi tasdik, nama bagi membenar di dalam hati, membenar yang sampai sehingga-hingga jazam, yang sampailah martabat percaya dia tu membenar dia tu hingga sampai setinggi-tinggi putus percaya. Jazam ni mana putus? Putus hati dia. Dia tak nampak kat lain. Dan iz'an.
Jazam dan iza'an. Itu kedua-dua tu Arab belaka tu. Dan setinggi-tinggi jazam dan iza'an. Iza'an ni mengikut patuh. Tu dia. Orang panggil ime dia tu naik kepada martabak setinggi-tinggi, naik martabak habis-habis putus hati, tak nampak kok lain. Hak yang dia percaya satu ya. Kalau ada pun ada, dan meroyak dah nak nampak ke sebelah lain daripada ada, dia tak nampak. Gitu. Nak tengok tu bukan. Tengok tu bukan pada ni seorang sahabat dia royak kata Nabi pesan ke dia. Dia kata ausani khalili alla usyrika billah alla usyrika billah wa in hurriktu aw qutti'tu aw sulibtu aw kama qala. Telah berpesanlah kepada aku oleh kekasihku Nabi Muhammad bahawa jangan aku disyirik setelah aku jadi orang mukmin dah. Jangan syirik, jangan wipunah ime, walaupun aku dibakar hidup-hidup, walaupun aku dikerak putus kata-kata, walaupun aku digangai, disalib, disolok, aku jangan syirik. Dia orang panggil setinggi-tinggi jazia, setinggi-tinggi percaya. Kita kalau orang terang dengan bunuh gitu, dengan kerak tekak, mun katalah Tuhan tak ada. Kalau mun tak kata, aku bedil matimu, kau kerak tekak kamu. Tu lagi berani tak? Berani ke nak kata? Berani. Kau tak jauh kata. Mati ke mati? Berapa orang? Lepas ni tengok orang petino garing. Dah orang ni pakak menghina orang petino. Sebab tu kita tak orang petino garing ya. Dia buat main garing. Nak garing dia tak tahu mujur tak mujur. Orang jatuh hak baru ni pun sudah ke? Retina garik hak hingga sampai klinik. Tiap-tiap tahun orang duk kecek PH dia. Walaupun tino garik. Ingat tak khabar lagi? Bulan Rajab malam Isra' Mi'raj orang kecek hadiah. Retina garik tak seorang retina garik. Ingat tak? Orang retina garik nama Masyitah. Cerita Masyitah. Tu cerita Masyitah. Masyitah ni tukar sisi rambut anak perempuan Fir'aun. Ingat lagi? Tu baru teringat. Tengok tino garik. Sisi pala anak Fir'aun hak tino. Tiap-tiap kali tergelencah sisi jatuh, dia telatah terbit ta'isha Fir'aun. Binasalah oleh Fir'aun. Masyitah tu dia ada sisi, dia jadi tukar sisi anak Fir'aun. Tapi tiap-tiap kali sisi jatuh, dia telatah terbit ta'isha Fir'aun. Mampuhlah Fir'aun. Pak anak dia dah dengar anak Fir'aun. Dia tanya kata, geno mu telatah terbit lagu tu. Mung tak percaya ke kata ayahku jadi Tuhan. Moga Fir'aun mengaku diri jadi Tuhan ke? Mung tak percaya? Aku tak ada percaya kata ayahmu Tuhan. Tapi aku percaya ialah Tuhan aku Allah. Lepas tu anak Fir'aun kata, boleh kalau koyak ke ayahku.
Goyak. Apa tu? Giroyak. Apabila giroyak, Fir'aun pun panggil Masyidah, betul ke mung berpegang, mung berektika. Kata ada Tuhan selain daripada aku. Mung tak ngaku kata aku jadi Tuhan. Tu dia. Nah, lalu itulah Masyidah. Nah, dia tak ada berasa takut, tak ada berasa silu segan. Dia jawab Rabbi wa Rabbuki, Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul Abuki wa Rabbul Alamin. Itu bahasa lebih baik dia jawab gitu. Rabbi bermula Tuhan ikut ialah Allah yang jadi Tuhan kepada aku dan jadi Tuhan kepadamu dan jadi Tuhan kepada sekalian alam. Dia berani jawab, kata dia dan berani jawab. Nah, Tuhan ku ialah Allah yang jadi Tuhan bagiku dan jadi Tuhan bagimu dan jadi Tuhan kepada seluruh alam. Nah, kalau kita kalau dengar kata Fir'aun ni, cerita Fir'aun ni, ia pandai wak seksa orang dalam Quran dia raya wa Fir'aun zil autad. Fir'aun itulah yang jadi ampunnya penyiksa orang. Pahaya zil autad ampunnya paku, artinya orang tak turut dia ada tempat buat seksa. Dia hapa batu wak sepi sama gitu, lepas dia perboh, lepas tu dia paku. Ni paku tangan ni. Paku tangan, paku kaki, gagal tengah panas. Tu orang panggil Fir'aun nazil autad. Nah, orang kenal nama dia. Hingga siapa Tuhan sebut di dalam Quran wa Fir'aun nazil autad. Fir'aun yang mempunyai paku. Pasal dia suka menyeksa, wak seksa orang dengan zalim orang dengan melalui paku. Lepas tu masih tak tahu kan. Moga duk menyisir rambut dalam istana tak boleh jadi. Duk jadi pekerja dalam istana Fir'aun, tapi dia tak ada bertuhan dengan Fir'aun. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi jadi nak bertukar, bukan orang betina garik, tak orang jantan garik. Kalau banding dengan betina ni, nah, akhir sekali hingga siapa Fir'aun panggil dan Fir'aun rebuh kawah, orang panggil rebuh, rebuh air panas di dalam kawah. Nah, kalau mu tak ngaku kata aku jadi Tuhan, aku lepas membuh dalam kawah ni. Lepas tu dia kata lepas aku tak mengaku kata mu jadi Tuhan dah. Berani tak kita? Itu dia, Allahu Akbar. Lepak. Nah, akhir sekali Fir'aun ambil tok laki dia, ambil anak dia dulu lepas, mati anak. Ambil tok laki dia pula lepas dalam neraka. Muka tok laki dia pun beriman dengan Allah Ta'ala supaya dia ambil laki lepas. Tiba-tiba siapa pria tagih dia nak terjun dalam kawah, masih tak dukung anak kecil seorang, tak dukung. Apabila dia nak terjun, hati dia jatuh kesia kepada anak dia hok dok tak dukung tu. Ingat kat anak ni tak tahu putih hitam, kecil lagi tak tahu kepala ekor. Nak bunuh dia, nak ambil dia tak dalam api, berasa tak datang hati weh. Lalu itulah anak dia hok duduk tak dukung ni, walaupun tak siapa pun masa kecil lagi,
tapi dia kecek royak. Nah, mama, nah kita jangan dek takut. Nah, pasal hak balik dapat ni lebih besar lagi pada ni. Kita tak takut apa kita bilpah hak ni kalau berbanding dengan neraka hak kawah neraka hak depan berat lagi. Baik kita sanggup mati dalam kawah neraka ni lah, dalam kawah di dalam dunia kawah hak dia pingat api sinilah, dengan menyebabkan kita lepas daripada neraka di hari akhirat esok. Tujuh. Kita mati ni betapa hak ni perih kalau berbanding dengan hari akhirat. Nah, mak dia saat ni dia angin-angin lah nak mengaku kata Fir'aun tu jadi Tuhan. Pasal dia teringat kata anak halah ni. Tapi anak dia apabila mak dia tu nampak nak terbalik, anak dia hak tak ada boleh bergajak ni, geroyak ke mak dia, mak tuju. Kita jangan nak teringat pasal hak ni perih kalau berbanding dengan hari akhirat. Maka habis pak beranak jatuh dalam kawah, kawah Fir'aun. Dan cerita dia digawe siapa di zaman Nabi Muhammad Malak Isra dan Mi'raj. Apabila Nabi kita nak pergi di Baitul Maqdis, Nabi lalu kat kubur dia, dah bau sedap lagi. Berapa ribu tahun dah tekah zaman berlaku, lalu kat kubur dia dah bau sedap lagi. Hingga siapa Nabi tanya kata, "Hei Jibril, aku dah bau sedap apa ni? Dia bau sedap apa ni?" Nah, Jibril kata, "Nilah bau sedap masih tah." Gina tadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah ibu bapa dan adik kakak. Demo ni, kalau mati tak apa lagi. Nak perak agama, nak wi agama, nak wi ime tu hidup, tak sewi ime tu mapuh guru. Masya Allah. Allah, kita sekarang lah ni jual ime mudah-mudah ya. Jual amalan agama mudah-mudah ya. Gi makan pulut sikit tak semaya dah. Gi makan kelik, gi makan keduri ya. Kalau kelik masuk waktu tak berada dah sejak kan kelik nak semaya di rumah sabar khabar lepas zuhur. Tu tak ada saya hak kita. Tu orang betina di zaman Fir'aun, ada pula di zaman Nabi. Orang betina garip pula dah. Ada orang di zaman Nabi, orang betina garip juga. Sanggup mempertahankan agama, mati pun tak apa. Di zaman Nabi. Ingat tak nama apa? Cuba ayat sikit. Nama gapo hak di zaman Nabi ni? Letaklah nama anak kita orang Tino ya. Kalau kita beranak terbaik anak Tino ataupun cucu Tino, letaklah nama dia. Nama dia Sumayyah. Mati dia dengan kerana dia memeluk agama Islam. Akhir sekali, kalau tak salah ingat, Abu Jahal sendiri nyotikan di kemaluan dia dengan lembing, mati. Sumayyah ni mek kepada mek kepada Khabbab bin Al-Arati. Mek kepada seorang sahabat nama Khabbab bin Al-Arati. Kalau tak salah ingat kita, lagu tu lah. Ada di zaman Nabi orang betina juga sanggup mempertahankan agama, mati pun tak apa. Asalkan boleh mati di atas jalan kebenaran. Allahu Akbar, Masya Allah. Orang panggil ime dia tu naik kepada tahap sehabis-habis jazah, sehabis-habis putuh, hingga siapa marilah nak gelak dengan gapo pun dia tak terbalik dah, kukuh mati. Pak kita ni gak welok, Masya Allah. Tak erak
iman hak duk dalam hati kita, walaupun kita mukmin dah, tak erak nak jaga perintah semaya pun tak erak. Nah, nak jaga kain kelubung tak kepala pun tak erak. Nah, nak jaga diri daripada langgar perintah Allah Ta'ala tak erak. Tu orang panggil nipih tahu iman tu. Habis. Dan ini tiada tasawur padanya bertambah dan kurang. Tu dia. Nah, dan ini kalaulah mengikut pendapat ni, hak yang kata iman ni, apabila dia naik kepada setinggi-tinggi peringkat, setinggi-tinggi darajat, setinggi-tinggi meta iman, dia bertambah. Dia naik peringkat setinggi-tinggi jazah, sehabis-habis jazah, sehabis-habis putus di dalam hati, maka hak ni tak terimalah kata nak jadi berubah, nak jadi berkurang, nak jadi bertambah, nak jadi kekurangan. Sebab dia kata, dan ini tiada tasawur kalaulah kita buat takrif email lagu ni enggak. Nah, tiada tasawur padanya bertambah dan kurang. Dia tak tasawur bertambah dan kurang, maknanya kalaulah naik martabat setinggi-tinggi martabat gini kok. Nah, dia pun ayat kata iman ni kan sekali naik, kan sekali kurus, nah kan sekali gemuk, kan sekali kurus, dia tak terima. Muka dia naik kemuncak setinggi-tinggi, sekuat-kuat derajat iman. Apabila naik tinggi gini kok, tak terimalah kata dia nak berubah. Tiada tasawur tu, baca tasawur tu. Tiada tasawur padanya bertambah dan kurang. Nah, dan dibahas orang padanya. Apabila dia kata iman ni naik kepada martabat ni, ada orang bahas. Nah, dia kata dengan bahawasanya tasdik itu beberapa martabat. Tu dia. Tasdik ni membenar ni dia ada beberapa martabat. Kita berada sekadar. Nah, berada kata tanda kata, dan ini tiada tasawur padanya bertambah dan kurang, dan dibahas orang padanya dengan bahawasanya tasdik itu ada beberapa martabat. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni muka wafah ni, bawa ayat pula ni. Yang berapa ni? Muka 27 lah. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani isti'azah yang ke-24. Isti'azah ni maknanya minta perlindung Nabi. Perkara-perkara yang Nabi kita minta berlindung. Hak Nabi kita minta pelindung. Faham pelindung? Pelindung dia faham tak? Faham pelindung. Minta we jadi lindung lah. Lindung ni. Nah, lindung ni nusuk lah. Kita tak berlindung. Nah, ke-24-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada nafsu yang tiada kenyang. Tu je.
Nafsu yang tak tahu, yang tak terasa cukup. Itu dia. Yang tak terasa kata cukup, duk tak kena semata Allah. Tu Nabi kita minta nafsu yang Nabi kita minta supaya Allah Ta'ala berlindung daripada nafsu yang tiada kenyi, yang tak pandai puas. Itu dia. Lagu mana bunyi lafaznya? Seperti hadis daripada Sa'id bin Abi Sa'idin, daripada saudaranya, saudara Sa'id, riwayat namanya Abbad bin Abi Sa'id. Sesungguhnya dengar ia Abbad akan Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabda ia. Nabi sentiasa berkata, sentiasa wayak, Allahumma inni a'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Pakai Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada 4 kali. Nabi kata, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada 4 kali. Mana 4 kali? Daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Daripada ilmu yang tak bui berguna, tak ada berfaedah. Ilmu hak yang tak bui berguna, Masya Allah. Tak bui berguna, maknanya dia mengaji ilmu, dia tak ada nak guna ilmu hak yang dia mengaji. Dah. Itu dia. Kalaulah kita ada bajak, ada parit, tiba-tiba kita tak ada guna bajak kita, dan tak ada guna tu bajak, tak ada buat menempah, tak ada buat menaki, tak ada buat gapo, beli motor tapi tak ada buat naik dia simpan. Tu dia, Allahu Akbar. Tu orang panggil tiada memberi manfaat, tak ada bui berguna. Ilmu apa sebab tu? Nabi kita minta pelindung daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Mana ilmu hak tak ada bui berguna, tak ada guna, tak ada pakar sekali. Ilmu ada tapi tak ada pakar kali. Jadi, Masya Allah, tak ada guna ilmu hak dia pakar, hak yang ngaji tak ada guna. Lihat tu, tak ada guna. Tahu tak kelebihan lagi sembahyang jemaah, tapi tak ada pakar, tak ada guna. Apabila tak ada guna, tak ada lagi. Ilmu baca pada mana ilmu Quran. Tapi pandai Quran tapi baca dah, tak ada guna. Tahu kata diraka bok berdosa haram tapi tak ada layak. Jadi tak ada berguna. Nabi kita minta pelindung daripada ilmu tak bui berguna. Mengaji apa kalau tak ada nak guna? Itu na ilmu tiada berguna. Lepas ni, dan daripada hati yang tiada khusyuk, hati yang tiada khusyuk. Hati yang tiada khusyuk.
Nah, hati yang tak jadi teni, hati tak jadi seni. Nah, dia tak jadi tak ada seni ni hati dia. Tu Masya Allah. Dia jadi tak timbul seni. Di dalam hati tak khusyuk, tak jadi hening, tak jadi nampak seni perut, gelegesah, susah. Tu tak situ lagu tu. Tu dia. Apa nama ni? Penat. Apabila hati tak khusyuk ni kok, penatlah kitanya. Tak jadi hening, tak jadi berasa seni perut. Ada orang panggil hati tak khusyuk. Hati dua yang Nabi kata 4 perkara ni. Dan daripada nafsu yang tiada kenyi ia. Tu nafsu hok tak pandai puas, hok tak berasa, tak pandai cukup. Allah menigo tu nafsu telajak bila ganti nak patah. Kaji, dia penat berlaku ni. Ni benda tu huduh sangat kalau ada perangai tu di seseorang. Tak pandai nak tupu. Dia tak si patah lagi. Umur 45-60 dah tu pun duk celuk rambut jadi hitam lagi, berubah lah pun. Tak kita kan? Orang boleh dah 30 boleh hadap ke sejik dia tak lagi. Tu tak pandai patah. Yang nak patah je umur 40 ya. Orang patah dah. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum nazir. Adakah Tuhan tanya kata aku bui umur kemung, kalaulah mensapa ke umur ni boleh teringat, boleh khabar dah. Kalau mu nak khabar dan aku hatta dah orang hak mai royak kemung, mai tino lari kemung apabila mu tu umur 40. Nah, tapi mu tak leda lagi. Wajah aku menazir, dan datang akan kamu oleh orang yang mari menakut, mai royak we jadi takut tapi tak jadi takut. Muka apa hak orang benda hak tu hatta mai royak kita we jadi takut. Muka apa? Nah, rambut putih. Rambut putih. Kepala lutut nak berjalan pun tak sedap dah. Mata pun tengok kena pakai cermin dah. Tu gigi pun cabut belarak beliti kena pakai gigi pelang dah. Tapi tua dah tak pandai kenyal lagi. Tu tak pandai kenyal lagi. Duk ke dalam telefon duk kecek dengan orang punya telefon dah. Dia panggil pocek. Dia tak tahu, kita tak kerti lah kata apa. Masya Allah. Gina tu haji. Tak gitu kan? Terlupa ketua. Allah Akbar ni. Dan daripada nafsu yang tiada kenyi iyo, tak berasa cukup. Tu dia. Nah, umur dia boleh lebih dah. Tapi kalau orang tua orang kita kata, nah, ada orang nak jual kebun. Nah, ini selalu dah apabila orang mari tawa kata ada nak jual kebun. Nah, benda tu bukan salah. Tapi kalau lah orang mari tawa harga sejik, ada salah mana? Kalau orang tawa kebun nak nangis selalu. Nah, kalau orang tawa harga sejik, tak nak nangis. Kau lagu anak. Tu orang panggil nafsu yang tiada kenyi. Nah, otak pala tu putih lah. Tapi kalau teman mereka ada jual Nabi saya ada mak kata bujeh.
Nah, kadai lalu dah terlupa kepada tua. Dia panggil nafsu yang tiada kenyai. Lupa mama kedemuk nah. Dia teruk sekali hak makan keceh dalam telefon tu kak siapa cerah dengan bini pun tak apa. Perak anak dia mau tinggal anak sendiri. Berapa orang ada jadi lagu tu. Betul tak? Lupa anak sendiri, anak cucu sendiri sanggup tinggal anak sendiri ni. Nah, we duduk tak dengan bini, makan bobo cukup, ngaji bobo dek. Nah, pasal apa dok gila kepada dok gila ke demo? Siapa kena perak anak demo pula dah. Hak duduk selama mari, hak boleh wak apa nama ni, hak ada wak kebun, ada beli kereta dengan hak mak tu lah. Tapi apabila temu hak baru ni, cerah berak hak sendiri, hak ada wak kebun sekali, hak anak, hak ada hantar anak mengaji, wibi ni cara temu mak baru lah, pakai letih hak baru tu. Tengok tu Haji nampak kena lah. Tak terasa lah ni. Tak terasa ni. Dia panggil apa nama buta ni. Tak nampak apa. Jadi buta tu dia orang dah lari. Hei, janganlah tu Haji pasang. Nah, mung sanggup tinggal anak mung with hak anak mung duk bini mung duk bercara. Mungkin nak bercara nak kena bercara anak orang. Terlupa dah. Nah, pamula gak tak kelih. Allahu akbar. Tak klik rumah ni lah. Siapa puyen bo jadi tua apa siap, menikah apa siap, nya kebetulan nya jadi amapak. Apabila jadi amapak apa siap, bini hak baru tak saya berjara lah weh. Kena hatta klik ke bini hak dulu. Bini hak dulu bercerah dah. Pas bini nak bercara lagu mana muka bercerah dah. Pas bini hak dulu pun nak bercara lagu mana muka dia mau bercerah dah. Pas nak pergi jamu nasi, nak jamu apa. Pas tu duduk atas tikar selamat. Mujulah ada anak hak besar, anak duk tolong honda nasi maning tukar pamper. Pas bini nak sedekat alih muka bercerah jadi orang siap dah. Pas bini hak dulu tak siap bercara hantar kelih. Lepas tu tak supah demo. Tak supah demo. Nah, hak ni mai helong sok mai lam nang ta ni. Tak nampak long, tak nampak lebih kubur ni, tak nyata ni tak jadi tu dia panggil nafsu tak ni. Tak nampak lebih kubur, tak nyata ni bukan ni, pun nampak lebih kubur. Silap dah laku. Pas jadi apa lagi? Nah, pada menikah jak di budak sama jadi siapa pria dia mabuk jadi ferak. Nauzubillah. Lama kecek-kecek ahli malaikat makan babos ya. Nauzubillah. Nauzubillah nyata. Nah, ni dia ayat kata ni. Dan tak ada kata haji tu kata kedua kita dua orang sendiri. Tu benar tu. Dan daripada doa yang tiada didengar akan dia ni benar. Nah doa ke tangga ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan kami susah, ya Allah ya Tuhan kami tambahlah iman kami ya Allah apalah dosa. Akik tangga berdoa Tuhan tak dengar, maknanya Tuhan tak terima. Oh ni penat. Allahu akbar. Nah ni penat ni. Doa hak Tuhan tak terima. Ya ada sebab dia lah. Doa ni hak Tuhan tak terima, dia ada sebab. Nah, setengah daripada sebabnya kita berdoa tak ada hadap kiblat. Setengah daripada sebabnya nah kita berdoa tak ada air sembahyang.
Nah, setengah daripadanya kita berdoa tapi air semaya tak ada. Ya, setengah daripadanya kita berdoa kita pakai makan ni hak haram boh dalam perut kita. Kita makan ni benda hak kita duduk makan hari-hari ni benda haram. Daging darah kita terjadi daripada makan ni hak haram. Tu benar kan tu? Kita kena beringat bab makan ni nak cuci. Nah, kalau makan ni tak bersih, tak cuci, nah makan ni najis ataupun makan ni tu daripada hasil yang haram, maka kita akik tangis tangan mana pun Tuhan tak terima selama mana nah dalam perut kita ada makan ni, ada daging darah yang terjadi daripada makan ni hak haram. Tu pernah berlaku tu. Nah, tengok Nabi kata kullu lahmin nabata min haramin ataupun nabata min suhtin pannaru aulabi. Tiap-tiap daging yang terjadi daripada makan ni hak haram, maka nerakalah lebih cok dengan dia. Neraka kena bakar di dalam neraka dulu. Hadis dia ayat kata kalaulah ada setitik di dalam perut arak, setitik je dalam perut arak, maka Allah Ta'ala tak terima semaya 40 hari. Tu pernah berlaku tu. Dan setengah daripadanya benda hak yang Tuhan tak terima doa. Nah, kita nampak kata orang duk buat maksiat duk derhaka Tuhan depan mata kita, kalau kita nak lari pun tak apa. Nah, kalau kita nak lari pun boleh, tapi kita duk halak dia duk buat, dia duduk buat maksiat depan mata kita, tak ada padu. Dia mau nak derhaka Tuhan, derhaka mampu lah. Kita tak si bertanggungjawab. Tak ada royak sepatah. Adik, pak noh, pak dah, tak boleh buat lagu ni Tuhan murih. Tak ada lagi, tak ada royak sepatah. Kata janganlah benda ni benda Tuhan murih. Nah, agama kita lari benda belah ni, jangan dah buat lah benda ni semua, jangan dah buat. Tak ada lari. Nampak orang kerja mungkar, kerja maksiat depan, tak ada duk lari. Nah, Tuhan tak terima doa kita lah. Kita duk dia tak ada lari sikit abuk ni. Kena tu Haji? Tu. Nah, lebih-lebih lagi hak Nabi kata as-sakitu 'anil haq syaitanul akhras. Orang hak yang dia daripada benar sebenar, benar kebenaran, duk dia tak ada lari, tak ada suruh, maka orang itulah syaitan bisu. Orang panggil syaitan bisu. Orang dia buat maksiat duk derhaka Tuhan depan mata, dah dia mau duk siap, dia mau buat maksiat, dia mau cara dia mau, kita cara kita, dah lawak. Dia mau tak sembahyang dah tak apa, tak ada duduk lari, tak ada ajak, tak ada kata ajak pergi kita pergi masjid, kita tua dah ni. Masjid orang duk kiu-kiu. Nah, kalau kita nak derhaka pun lepas pada kita pergi sembahyang ni dah orang duk sembahyang duk apa, dia berasa tak kena lagu, tak ada gamak ke. Pergi sembahyang dulu, pas kalau nak klik buat apa buatlah. Dah. Gimana tu Haji? Tu benar nah. Sebab tu Nabi kita minta pelindung daripada 4 perkara ni. Nah, ilmu yang tiada beri manfaat, ilmu tak ada berguna. Nah, apa nama ni? Ilmu ada tu orang panggil orang alim lah. Orang alim
yang tiada beramal dengan ilmunya, sabit pada hadis, sabit di dalam mata Zubak Ibn Ruslan, dia kata mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Orang lain yang apabila tak ada beramal dengan ilmu hak yang dia mengaji, tak ada ambil manfaat, tak ada berguna dengan ilmu hak yang mengaji, orang ni disumak dalam neraka dulu daripada orang kafir sembah berhala lagi. Ibn Ruslan kata, nah, mu'azzabun min qabli ubadil wathani, diazab akan orang lain yang tak beramal dengan ilmu, masuk neraka belum daripada orang kafir sembah berhala lagi. Masya Allah. Ini pak kara ni, habak tu Nabi kita minta pelindung sangat tu. Nah, min ilmin la yanfa', ilmu ada tapi tak ada beri manfaat. Nah, itu yang kedua, min qalbil la yakhsha, hati yang tak pandai khusyuk, tak pandai patuh, dok jadi gelnya geletik situlah. Tua dah pun. Wa min nafsin la tashba', dan daripada nafsu yang tak pandai kenyang, tak pandai cukup. Wa min du'a illa yusma', dan daripada doa akik tangan ya Allah ya Allah ya Tuhanku, tapi Tuhan tak padu. Tu benar. Pak kara ni besar-besar saja. Nah, satu sah kita tambah sah lagi. Tambah sah lagi. Nah, ke-25-nya. Yang keduanya, ke-25-nya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada kelaparan. Nabi kita minta pelindung daripada kelaparan. Ni hingga sikit. Kelaparan. Nah, lapar. Nah, perut lapar. Seperti hadis yang dikeluarkan dia daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW sentiasa bersabda, ia Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji' wa a'udzu bika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada kelaparan. Pasal Nabi kita ni Nabi kita ni banyak lapar pada kenyang, banyak lapar. Lepas tu dia minta pelindung daripada lapar. Pasal dia ayat dah ni, maka sesungguhnya sejahat-jahat kawan yang berseketiduran. Kita tidur apabila perut kita lapar, boleh tidur tak? Tidur tak jenera, dia perut lapar, dia gerak sebentar bangun. Tapi nak makan tak boleh, tak ada. Nak makan tak boleh, tak ada. Lapar ni bukan arti kata apa dia? Sekelawi lapar. Dah, tapi tak ada nak makan. Dia penat. Tapi Nabi SAW, orang panggil dia sekelawi pelapar pada kenyang. Dia sekelain pelapar pada kenyang. Tengok tu bukan Nabi kata kepada Siti Aisyah, Nabi kita kata dawimi qar'ababil jannah, wahai Aisyah, berkekalilah kamu getak pintu syurga. Kita tak getak. Kalau kita nak masuk rumah orang, kita kata pintu lah, kok. Nabi kata berkekalih Aisyah ketuk pintu syurga semua lah. Nabi kita kecek tinggi.
Nabi kita kecek kinayah. Lepas tu Aisyah tanya, bimadza ya Rasulullah, nak getak pintu syurga dengan apa? Nah, dikandaki getak pintu syurga ni nak getak lagu mana? Moga syurga ni ya ada lepas pada mati. Lepas ni belum pada mati suruh getak lagi, getak pintu syurga lagu mana? Kalau kita segera pada pehek rajin buka pintu sejak nak getak pintu syurga. Tapi Nabi kita jawab, Nabi kata biljur, rajin getak pintu syurga ni dengan suka kepada belapar. Wak jadi lapar seumur. Betul. Pasal itulah Nabi kita, dia banyak pelapar pada makan. Tengok siapa kita duk royak tu kan, bulan puasa tu kan. Nabi kita makan sahur hari mula-mula. Nabi kita makan sahur hari mula dengan air. Hari mula nak puasa kali mula-mula, hari yang pertama nak puasa, Nabi kita makan sahur dengan air. Buka puasa hari yang pertama dengan air. Itu dia. Apa tu keluarga dia ni? Keluarga dia asuh ajar mana? Dia tak mewah Nabi kita. Asuh dengan lapar. Asuh dengan pelapar. Waktu jadi lapar. Asal orang lapar ni, nafsu dia patah sikit lapar. Kalau dia kenyang, nafsu dia tak patah. Tu dia tengok ke bini-bini Nabi kata kena isna ala aswadain, kami hidup dengan dua yang hitam. Kami hidup dengan dua yang hitam. Apa dua yang hitam? Satunya wah tamar, yang keduanya air. Hidup dengan wah tamar dengan air. 3 bulan ni dapur berasak sekali. Dapur berasak sekali, 3 bulan sekali berasak. Tekah dia Nabi kita tekah yang wafat tu, tekah yang meninggal dunia tu, dia duk terlekat hutan daripada seorang Yahudi. Hutan apa? Hutan dia berhutang nak beli gandum. Buat gadaya dengan apa? Buat gadaya dengan baju besi, baju rata, baju hok buat pakai di dalam perang, baju besi hok tiket tak masuk. Dia gada hok tuwi kepada orang Yahudi bertai gandum. Bila dia mati, Sayyidina Ali gitu tebuh kelik. Baju besi hok dia buat pakai buat perang tu. Bakti dia tak sewi mewah kawan keluarga dia. Sebab tu kalau nak mewah, Nabi kita beri tawareh. Nabi kata, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina. Tu ayat Quran sendiri, tu ayat Quran. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa ta'alaina. Dia kata, kalau mung hei bini-bini aku semua, kalau mung nak kepada kemewahan dunia, kehidupan dunia, ta'alaina, mari sama aku, umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau mung nak mewah dunia, mari aku nak mung bersenak-senak, bersedak-sedak dengan hidup dunia, tapi mung tak boleh nak duduk sekali dengan aku nak ceram mung. Kalau nak hidup dengan aku, bersama dengan aku, mestilah kena tak boleh bersenak-senak, nak sedak-sedak tak boleh, nak mewah tak boleh. Nabi kata mu nak jadi bini ku boleh, tapi nak mewah tak boleh. Kalau nak jadi bini ku, nak mewah, pakai cerah. Tak apa aku cerah. Aku cari harta widahmu tapi cerah. Umati'kunna, aku nak widahmu bersenak-senak, tapi wa usarrihkunna, aku nak cerah. Orang nak ada jadi bini ku kena susah. Kita ni hari masak minta ni,
Kalau jadi Nabi tu Haji Roni sedap pasal ia banyak deriye. Oh, hari minta nak penting waktu lah. Banyak kebun, banyak apa jadi toke tu. Kita best dengan toke tu sedap. Nah, Nabi dia tak ambil kemewahan tu sebagai buat tawaran tak ada. Nah, tengok dia puasa ke? Hari yang pertama makan sahur ai. Hari buka puasa hari pertama ai. Buka puasa. Nah, nak puasa hari yang kedua makan sahur ai. Makan sahur hari yang kedua ai pula dah. Nak buka puasa hari yang kedua ke hari yang ketiga. Ya akik tangi dengan Tuhan. Pasal dia mengadu kata yang lapar. Inni ya Allah. Nah, ya Allah ya Rabbi, inni ashku ilaika ju'i wa 'atshi. Wahai Allah, aku mengadu kepadamu kata aku lapar, aku dahaga. Hari yang kedua dia nak buka puasa, hari yang kedua ke hari yang ketiga tak ingat malam. Nah, dia lapar. Nah, puasa lagi. Dia kata aku mengadu kepadamu ya Allah, sekarang lah ni aku lapar, aku dahaga, fa at'imni ma indak, maka beri makanlah ya Allah kepadaku. Nah, kita lah ni susah-susah getah-getah murah pun ada punya perut lapar. Memang ada kenyang semua. Nah, bini pula pocok tadi sekarang nak kasih akibah. Nah, nak suruh atas ekor ke ikan kakak ke apa. Nah, nak banding kehidupan jauh lah. Nah, ni tengok. Pasal Nabi kita minta pelindung daripada lapar. Lapar ni ya tidak tak jenera. Dia dak apa nama ni? Dia gerak semata. Lapar ni. Tu dia. Nah, cerita Abu Hurairah. Abu Hurairah yang tak pakai banyak hari dah. Dia pergi sekak Sayyidina Umar tengah jalan. Sama-sama kalau sekak Sayyidina Umar tengah jalan gini, dia mau herat lagi lah, ajak lah. Tapi hari ni sekak Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kecek lebih kurang tak hajak pergi di rembuk. Abu Hurairah tekos masuk mula-mula Islam ni. Nah, dia susah, dia ahli sufah, dia duduk di serami sejik Nabi, dia tak ada rumah. Lepas tu kalau nak makan kat kedai mendengar, nampak siapa dia mudah lagi kedai, takut dia mau nak ajak. Nah, mari saya nak Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecek lebih kurang tak ada ajak pergi di rumah juga. Tak Nabi mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, buang dengan Nabi lebih kurang. Nabi kena dah kata Abu Hurairah dilapar. Kita kira mah teruk bunga Nabi. Apabila sampai rumah Nabi tanya orang dapur, tanya orang rumah. Dalam rumah kita ada apa? Nah, mama dia royak kata ada susu segelas. Susu segelas ni. Ada susu segelas laban. Qadahun. Nah, ada susu segelas. Nah, lepas tu Nabi kata, mungkin pergi sejak lagi ajak 70 orang hak tak ada makan serba mung. Mari makan susu ni. Susu segelas tu haji ajak orang 70 orang. Pas dia banyak hari tak ada makan. Ngepek dia perut. Ada gamuk. Susu segelas nak ajak 70 orang mari makan. Ada gamuk. Dok ngepek Nabi lah perut, tapi tak berani. Kena keturut.
Nabi kita kena kata Abu Hurairah lapar benar. Nah, tapi suruh gendok orang dia sejak pula dah. Yang gitu, 70 orang dia sejak mari. Lepas tu apabila mari pun siap. Nah, Nabi kita pergi susu gini. Pergi susu. Pergi susu, cuak prak gitu, boleh gelas, membuat orang minum. Dia lapar, siapa pria bubuh susu suruh. Bubuh susu le gelas gini, suruh yang jamu, serp lah, dia panggil serp lah. Suruh jadi juru kakak, jadi menyangga pula dah. Dia betul tak patah. Sudah minum. Patu lagi dia. Cuak. Sore 70 orang. 70 orang tu minum aci kenyir. Abui ke Nabi nyuruh. Hala minum kenyir. Nah, hala ke Nabi nyuruh. Hala. Nah, 70 orang aci habis. Apabila 70 orang habis, Nabi tak apa lagi ke sejiklah. Lepas barulah Nabi kata, sekarang tinggal kita 2 orang. Nabi tak minum dia dulu. Cuah ke Abu Hurairah. Mau minum. Kenyir. Dia kata gok yang minum air susu tu. Nah, hati dia berasa kata tak ada tempat kosong di perut dia, penuh habis. Tiba-tiba susu dalam gelas Nabi tak luwak. Ni ada ayat ni. Susu dalam gelas Nabi jamu dah 70 orang. Nah, lepas tu sahabat dia sendiri tak ada tempat kosong. Dalam segelas, dalam semangkuk kayu hak Nabi tak luwak. Ni ayat kata mukjizat Nabi. Pas ayat kata orang di zaman Nabi banyak lapar pada kenyir. Kita ni mewah. Hayya kampung lah, hayya daging lah, tu haji. Habis hayya kampung, hayya daging lah, mewah gini lah. Duduk orang panggil duduk di dalam mewah gini lah. Buat kita habak tu lah sejik tak segi supaya jemaah tak si belajar tak mau. Berat perut, berat tubuh, berat imi, beratlah kelakar. Amalan buruk, amalan molek tak ada. Betul tak? Abang tu kena baiki banyak kita nak makan siku dengan hak Nabi. Nak baiki banyak ni tengok. Nah, pasti yang kedua. Yang kedua hak Nabi kita minta berlindung. Dan aku berlindung dengan engkau daripada khianat. Hak ni takut sekali juga ni. Khianat. Maka sesungguhnya sejahat-jahat benda yang tersembunyi. Khianat ni ada mana? Ya ada di hati. Khianat ni menipu, mengaruk duk dalam hati kita ni. Nabi kita minta berlindung. Benda hak yang kita susuk tapi hak paling teruk sekali mudarat, kita sisuk perangai pengkhianat, perangai menipu orang, perangai nak mengaruk ke orang duk dalam hati kita ni. Apabila tak ada email kau benar benar, kita dah buat perangai menipu, perangai mengaruk duk dalam hati kita, gimana? Gejala, maka perangai karuk kita jalan bersama kita, gejala karuk turut kita sekali. Duk mana tu? Ia akan bersama dengan kita. Khianat ni. Menipu bini, menipu ibu bapa, menipu tok laki, menipu adik beradik. Pasal apa? Ia dah bawa sekali dengan dia. Pria mana dia dah buat boleh jadi? Tu khianat. Orang khianat ni, kalau khianat hak sifat lawan bagi amanah ni. Pasal khianat ni lawan bagi amanah. Nah,
Amanah ni besar. La imana liman la amanatalah. Tak ada iman orang hak tak ada amanah. Orang hak tak ada amanah artinya orang hak ada khianat dalam perut. Orang khianat ni, bawa perangai khianat ni, ya gimana-mana pun dia nanti peluang. Peluang dia pak, dia mengarut dan lidah. Dia nipu orang dan lidah. Sebab tu perangai khianat ni dia tak ada apa? Dia tak ada timbal rasa. Dia nak menipu semata-mata. Dia nak ambil hak orang buat hak dia. Dia nak cari sempurna klik ke dia. Orang nak jadi lagu mana dia tak ada timbal rasa. Tu khianat ni berat benar. Nah, habaq tu orang panggil bi'satil bitanah, sejahat-jahat benda hak kita duk susuk dalam hati, kita susuk sifat khianat. Mengarut. Habaq tu apa nama ni, nak khianat ni tak ada. Ia kena sempurna di email. Kena beki email betul, beki takut Tuhan betul, barulah khianat tak ada. Kalau email tak betul, ilmu pun tak ada. Nah, Masya Allah, maka orang tu berjalan lagi ke mana-mana, tidur sekali dengan dia, dengan dok susuk sifat pengkhianat di dalam hati dia. Bila-bila pun dia boleh meletup terbit sifat khianat ni. Letuk ni artinya dia temu benda baik, dia temu gapo-gapo peluang baik, pakal dia kotai selalu buat jadi hak dia. Dia jadi hak dia dah tak? Nah, nak kalau orang pergi minta klik nak bayar, bakal sesat. Kalau hotel pun serupa itulah. Dia pisah nak menipu, apabila duit dia mau masuk dia kocek dia, sah pergi minta. Tak bayar. Nah, khianat ni mengilaklah, menipulah. Boleh tipu adik-beradik, boleh tipu orang marah, boleh tipu laki, boleh tipu bini, boleh tipu mak pak, tu khianat belaka. Benda ni dia duduk dalam perut. Nah, kalau email tak betul, takut Tuhan tak ada, pakai benda tu naik lalu dah jadi panalu. Nah, timur terbit dalam hati kita pernah selalu dah heret tuan tu jadi buat amalan neraka. Kalau tak ada nak taubat, tak ada nak minta maaf, pakai jawabnya neraka. Na'udzubillah. Nah, dah. Allahu akbar. Sekadar tu saja hak kita boleh bicara pada hari ini. Nah, kita berharaplah semoga Allah Taala akan beri rahmat ke kita. Nah, kasih sayang daripada Allah sentiasa mencucuri kepada kita hingga sampai kita selamat dunia, selamat akhirat, boleh hidup di dalam taat, boleh hidup di dalam junjung segala tintah perintah Allah Taala. Nah, kita sama-sama berdoa semoga Allah Taala pilih kita dan beri rahmat ke kita hingga sampai kita berakhiri boleh memasuki syurga Allah Taala setiap orang. Amin insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina subulas salam. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Okay.